Terima kasih kerana bersama dengan saya setiap malam untuk ikuti pengalaman misteri yang diketengahkan. Kisah yang pertama ingin saya bacakan, yang ini datang daripada Liana. Katanya di sini, Assalamualaikum Casey dan para peminat misteri jam 12. Saya Liana dari Bukit Batok. Saya ingin berkongsi satu pengalaman peristiwa yang menyeramkan. Rumah sebelah rumah saya, ya. Unit rumah di sebelah rumah saya dah masuk 4 bulan kosong, tidak ada penghuni. Jiran sebelah saya difahamkan telah pun meninggalkan rumah mereka. Tak pernah kosong pun rumah tu. Tapi baru-baru ini bila dah kosong, seram ke sih? Saya ni bekerja shift, kata Liana. Balik rumah ada kalanya pukul 2 pagi sampai depan pintu. Nanti kadang-kadang dapat dengar dekat sebelah ni, sebelah rumah jiran saya, seolah-olah macam ada orang sedang menonton TV. Jadi katanya di sini peristiwa yang ingin diceritakan, yang ingin disampaikan. Pernah sekali saya balik pukul 2 pagi. Saya sedang nak buka pintu rumah. Saya terdengar dekat rumah jiran sebelah ni macam ada orang sedang menonton TV. Jadi pada mulanya saya ingatkan sebelah ni dah ada orang tinggal lah. Kita dah ada jiran baru. Selepas berbulan-bulan rumah kosong, saya pun masuk dalam. Kemudian saya pergi dapur untuk ambil tuala nak mandi, katanya Liana. Anda bayangkan, bila saya pergi dapur ambil tuala nak masuk tandas, saya terpandang tingkap dapur rumah jiran sebelah. Saya ternampak seorang perempuan sedang berdiri dekat tingkap. Oh, ada orang rupanya. Dah ada orang tinggal. Nampak gaya saya ada jiran barulah. Saya pun mandi, keluar dari tandas, dah lap, salin pakaian, nak masuk bilik tidur. Kemudian saya terdengar bunyi orang bertukang dekat sebelah. Kita ni hidup berjiran di rumah flat, berkongsi tembok, berkongsi dinding rumah. Duk 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 duk. Dalam hati, ya Allah, baru kau pindah dan kau buat benda-benda yang membenci, yang membuat orang benci, kata Liana. Saya cuba lelapkan mata, tak boleh tidur Kisi. Bising sangat, bertukang pada waktu 2 pagi Kisi. Jadi anda bayangkan, kata Liana, saya pun bangun. Saya duduk dekat hujung katil, saya istighfar, ya Allah, astaghfirullahalazim. Istighfar kerana saya nak sabar Kisi. Kalau tidak saya jenis orang yang akan ambil tukul ataupun ketuk besi, akan ketuk balik rumah jiran sebelah. Saya jenis seperti itu. Oleh kerana waktu tu 2 pagi, ya, oleh kerana waktu tu jam 2 pagi, dan oleh kerana itu jiran yang baru, saya tak naklah memperkenalkan diri dengan keadaan yang marah. Tak apa, saya tidur. Besok pagi bangun, ya, katanya di sini, saya nampak mak saya ni dekat dapur. Saya bangun nak solat subuh sekitar jam 6:30 pagi. Mak dekat dapur sedang masak Kisi pada pagi hari. Kata Liana, saya pun tanya mak, kita dah ada jiran ni mak? Kemudian, jiran mana? Saya tengok jam, nanti orang cakap mak. Sebab ialah takut terlepas subuh. Saya pun masuk tandas, saya bersihkan diri, ambil wuduk, kemudian saya solat. Selepas solat, duduk dekat meja makan. Saya menjamu sarapan bersama dengan mak saya. Waktu tu bapak saya pun dah keluar pergi ke kerja. Jadi saya tanya dengan mak, jiran sebelah kita ni, rumah awak normal? Apasal? Dah ada orang tinggal? Entah tak tahu pula. Kenapa? Oh tak ada, semalam balik dengan orang buka TV. Dan semalam dekat dapur nampak ada orang diri kat tingkat dapur rumah jiran sebelah. Tapi yang bingit tu, semalam mak tak dengar ke? Bunyi orang bertukang malam-malam. Bising sangat.
Dah ada orang betul? Semalam. Jadi mak saya ni jenis yang suka sangat berbaik dengan jiran. Kebetulan pagi tu memang ada buat sarapan. Mak ada goreng mi untuk bapa bawa ke tempat kerja. Mak pun ambil mi, masuk dekat dalam mangkuk ke si. Mak kata, kau tunggu sini. Mak nak pergi mana? Rumah jiran sebelah lah. Yelah, kata jiran, kita pun perkenalkanlah diri kita. Mak saya dengan semangat ke si, angkat semangkuk mi goreng yang dia buat, pergi rumah sebelah, ketuk pintu. Hello? Hello? Saya menjenguk daripada pintu rumah. Mak sedang berdiri depan pintu rumah jiran sebelah. Tapi tak ada orang buka. Tak ada orang pun. Kau cakap ada orang pindah. Adalah mak. Semalam nampak dekat tingkat dapur lagi. Tengok TV malam-malam. Bertukang lagi. Ketuk lagi mak. Orang apa ni? Tak tahulah Melayu ke Cina. Hello? Tak ada orang lah. Kemudian saya beri alasan, mungkin pergi kerja agaknya. Yalah, ni pun hari apa mak? Aku rasa macam tu lah. Jadi, bayangkan pendengar Misteri Jam 12. Mak saya pun masuk balik dalam bilik. Kemudian, tengah duduk, saya pun keluar untuk jemur tuala dekat koridor. Saya terperasan depan rumah jiran sebelah banyak sangat pamphlet ataupun risalah-risalah yang orang letakkan depan rumah. Jadi kalau rumah tu ada orang, pamphlet tu akan diangkat, dibuang. Tapi ini dah bertimbun kesi risalah dengan pamphlet betul-betul bahagian bawah pintu rumah. Jadi saya menghampiri dekat dengan rumah jiran sebelah. Saya tengok, takkan rumah ni ada orang? Takkan jiran sebelah tak angkat pamphlet ni? Saya pun menghampiri tingkap. Saya cuba tengok melalui celah tingkap. Saya tengok, ya Allah kesi, dalam rumah jiran sebelah kosong. Almari, kerusi meja langsung tidak ada. Mak! 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 Apa? Sini, mak, sini. Mak saya pun keluar. Ada apa? Mak, sini mak. Mak, semalam saya cakap kan, saya nampak ada orang dekat tingkat dapur. Saya dengar orang buka TV. Malam-malam sebelum tidur saya dengar orang bertukang. Tapi kalau rumah ni ada orang tinggal, kenapa banyak sangat kertas-kertas risalah ni tidak diangkat mak? Ya tak ya juga. Mak tengok ni, mak tengok lubang ni. Tak ada meja, kerusi pun tak ada. Kau betul ke nampak orang semalam dekat tingkat dapur? Ya Allah, meremang pula bulu rumahku, kata mak saya. Casey, rupa-rupanya semalam yang saya nampak kemungkinan bukan jiran Casey. Setelah kejadian malam tu, saya sungguh takut nak balik waktu malam. Kalau saya kerja shift balik waktu 2 pagi, saya akan telefon mak. Mak saya akan buka pintu. Mak saya akan tunggu saya dekat ruang tamu. Selagi mak tak buka pintu dan tunggu, saya tak akan naik atas. Sekian, terima kasih. Dari Liana di Bukit Batok. Selamat tengah malam. Okey saudara, terima kasih kepada anda yang mendengar dan menonton Misteri Jam 12 secara live ya. Dan saya harap yang komen di YouTube ke di Facebook Ria komen-komen yang ada kaitan dengan Misteri Jam 12 lah ya. Terima kasih sekali lagi pada anda yang suka mendengar kisah-kisah Misteri Jam 12 yang sedang menonton live di YouTube. Terima kasih diucapkan. Dan jangan lupa untuk terus berinteraksi, dan kalau ada pengalaman boleh juga hubungi saya di 669-11897. Ini daripada Kak Nona. Kak Nona berkongsi, katanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dahulu saya pernah melakukan satu kerja yang saya menyesal hingga ke saat ini. Kata Kak Nona, gunakan nama samaran, jangan sebut nama yang tertera pada alamat email. Tolong Casey, kalau Casey terbaca, tak nak jangan bacakan cerita kakak ini. Jadi Kak Nona berkongsi pengalaman, kisah yang diketengahkan ya, yang diceritakan di sini. Kejap Okey.
Dalam rancangan Misteri Jam 12 ni, Kak Nona berkongsi katanya dahulu kakak pernah melakukan satu perkara yang kakak rasa memang jijik bila kakak pandang balik. Tapi kakak lakukan atas dasar kakak dah tak ada pilihan lain. Berkenaan dengan anak kakak, kakak ada seorang anak gadis pada waktu itu usianya sudah menjangkau 29 tahun. Seperti yang kita tahu, 29 tahun, orang-orang Melayu kita ni menganggap usia 29 kalau seorang perempuan masih belum ada pasangan, masih belum berumah tangga, boleh dikategorikan sebagai anak dara tua. Kita sebagai mak kita tahu. Ya. Sebabnya adik-beradik yang lain, kawan-kawan akan tanya, anak engkau ni tak ada matai ke? Tak nak kahwin ke? Nanti kahwin lambat-lambat, tak dapat anak. Tak ada lah engkau cucu. Sebab kakak ni hanya mempunyai seorang anak. Anak perempuan tu seorang lah. Berkali-kali kakak tanya. Bermacam-macam cara pujuk, suruh dia kahwin, suruh dia cari pasangan, sampaikan kakak nak recommend. Tapi kata tak nak. Sebab dia masih lanjutkan pelajaran. Pada waktu itu dia sedang mengambil iaitu ijazah melanjutkan pelajaran untuk mendapatkan masters beliau. Jadi anak kakak telah pun mempunyai degree, double degree, dan kemudian nak lanjutkan hingga mendapatkan masters pada usia 29 tahun, nak dekat 30 tahun. Itu yang dikongsi sama oleh Kak Nona. Jadi kakak telah pun melakukan sesuatu. Kakak berjumpa dengan seorang bomo yang pertama sekali untuk membuat anak kakak dengar cakap kakak. Wah. Dan inilah kisah daripada Kak Mona kita. Jadi Kak Mona kata, kakak berjumpa dengan seorang bomo. Kakak beritahu hasrat dan niat kakak. Kakak kata, nama ini kakak gunakan nama samaran Pak Wan. Kata, Pak Wan, saya nak minta tolong lah. Anak perempuan saya ni degil sangat. Tak nak dengar kata saya. Usia dah 29, saya suruh kahwin. Saya kata dah lah, tak payah nak belajar sangat. Saya suruh dengar cakap saya, carilah pasangan. Sampaikan saya nak recommend. Ada lelaki yang baik-baik, tetap tak nak. Katanya nak belajar. Pak Wan boleh tolong tak? Tolong saya buatkan sesuatu supaya anak saya ni dengar kata saya. Pak Wan pun kata, boleh. Aku boleh tolong kau. Tak ada masalah. Tapi dengan satu syarat, kata Pak Wan. Jadi saya pun bertanyalah apa syaratnya. Pak Wan pun menjelaskan syarat yang dimaksudkan. Jadi saya pun kata okeylah, bolehlah syarat tu, asalkan anak saya dengar kata saya untuk tamatkan pelajaran dan terus berumah tangga. Jadi Pak Wan memberi saya sebotol air yang telah pun dijampi. Katanya, air ni bila anak awak tengah tidur, awak sapu dekat kedua-dua kelopak mata dia. Sapu macam tu. Jadi kakak pun ambil, terima kasih pada Pak Wan. Kakak balik rumah. Seminggu kisi kakak tak boleh tidur dengan nyenyak sebab takut. Kakak nak buat tak jadi. Anak tengah tidur, takut tengah buat, dia terbangun. Lagi masalah kalau dia dapat tahu, terus akan mungkin dia merajuk dengan kakak, marah, tak nak balik rumah dan tak nak bercakap. Kakak tunggu. Akhirnya pada satu hari tu, anak kakak demam dan selsema. Orang kalau demam dengan selsema ni, mereka makan ubat. Nak ubat selsema. Kalau makan, pasti tidur tak bangun. Jadi anak makan ubat pada waktu malam, sebelum tidur dia makan ubat. Kakak pun tengok dia masuk tidur, dan kakak beri masa 1 jam. 1 jam dia dah tidur. Kakak pun keluarkan air yang disebutkan itu. Kakak letak dekat hujung jari telunjuk dan membaca apa yang disuruh oleh pakar tu. Ini kalau kau tak nak dengar cakap ibu pun aku tak tahu. Tolonglah dengar cakap aku. Kakak pun letak dekat kelopak mata, sebelah kiri, sebelah kanan. Kemudian kakak tinggalkan bilik tu. Kakak memberi masa sedikit. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, kakak tanya pada dia, Nurain, sini kejap. Ya bu, kau ni dah 29, dah nak masuk 30 pun. Bila kau nak kahwin? Ibu
ada seseorang ni, kau nak tengok tak? Nak jumpa dengan dia, nak berkawan. Anak kakak diam. Selalunya dia akan terus cakap, tak nak lah bu, orang kalau nak orang bilang, orang kan tengah belajar. Tidak. Waktu tu bila kakak cakap, dia diam. Diam, tak jawab. Kakak tanya lagi, kau nak tak? Nak tak nak? Tak nak tak apa. Kalau kau nak, nanti ibu akan usahakan, bolehlah jumpa. Anak kakak tengok, bolehlah bu. Kakak tersenyum. Dah lah, aku nak pergi dapur kejap. Kakak pergi dapur. Kakak kata dalam hati, Alhamdulillah, terima kasih lah. Petang tu kakak telefon Pak Wan. Pak Wan, terima kasih, anak saya setuju Pak Wan. Pak Wan tanya, lama betul? Aku kan kasih ini 2 minggu lepas. Tak ada Pak Wan, seminggu saya tak boleh tidur. Takut anak saya tahu. Saya dah dah. Anak saya setuju nak jumpa dengan lelaki yang saya nak sarankan ni. Baguslah tu. Jadi akhirnya Casey dipendekkan cerita, anak kakak berjumpa dengan lelaki ini. Mereka berkawan. Anak kakak masih belajar, berkawan, berumah tangga. Dah habis sekolah pun berumah tangga dengan lelaki pilihan. Memang baiklah, ini adalah anak kepada salah seorang kawan rapat kakak. Jadi mereka berumah tangga. Kakak adalah ibu yang paling bahagia pada saat itu. Alhamdulillah, anak aku dah berumah tangga. Alhamdulillah, katanya kakak. Jadi kakak pun beritahu kepada anak menantu kakak, Hisham, boleh ibu bercakap dengan Hisham kejap? Ada apa bu? Hisham, ibu nak minta tolong boleh? Tolong apa bu? Benda ni, Hisham jangan pandang serong, jangan fikir bukan-bukan. Ini untuk kebaikan Hisham, untuk kebaikan isteri Hisham, anak ibu. Apa dia? Besok kan Hisham akan nikah kan? Ya. Selepas nikah, boleh tak Hisham tolong ibu? Malam, apa dia bu? Malam pertama, Hisham tengok saya dengan tenungan yang mencurigakan, tenungan yang rasa, apa yang mak mentua aku cakap ni? Malam pertama jangan tidur dengan anak ibu, boleh tak? Hah? Kenapa bu? Tolonglah, nanti ibu jelaskan, tapi jangan, boleh tak? Kalau tanya, cakap Hisham nak kena balik rumah, ambil baju, besok Hisham datang. Boleh? Ini untuk kebaikan Hisham. Nasib baiklah anak menantu saya ini faham. Dia pun benar. Selepas nikah, majlis persandingan, malam tu depan saya dia kata pada anak saya yang dia perlu balik rumah dulu, nak ambil baju-baju. Ya, nak ambil baju-baju. Walhal dia dah ambil baju dah. Bila datang tu dia bawa luggage pergi dekat rumah, tinggal dengan kakak dengan anak dekat rumah sini. Tapi bila anak kakak bertanya, katanya salah bawa baju lah. Baju kerja ada lagi kat rumah, lupa nak bawa. Alhamdulillah Casey, anak menantu kakak balik rumah, bermalam di rumahnya, esok pagi baru datang. Kemudian dipendekkan cerita, anak kakak dah berumah tangga. Kemudian kakak terima berita yang baik, yang paling gembira selepas berumah tangga. Dalam masa 2 bulan anak kakak dikabarkan hamil. Kakak akan mempunyai cucu yang pertama. Anak kakak hamil Casey. Pergi check up, dah sah betul-betul. Jumpa dengan kakak, katanya ibu, kita ada berita gembira untuk ibu. Ibu, kakak pun tengok, Alhamdulillah. Sebelum anak cakap, kakak dah cakap Alhamdulillah. Senyum kakak, peluk anak kakak. Alhamdulillah, ya Allah, terima kasihlah. Casey, hanya dalam masa 5 bulan lebih kalau tak silap, anak kakak hamil. Pergi check up, ada tanda-tanda hamil, diberi obat. Kakak suruh jaga pantang makan, jaga jangan jalan, jangan kerja banyak sangat. 5 bulan lebih, pergi check up lagi. Doktor scan perut anak kakak dekat situ. Doktor kata dalam badan anak kakak tak ada bayi. Scan lagi Casey, cari kiri kanan, tak ada bayi. Pakai ultrasound. Kakak rasa terperanjat. Anak kakak kemurungan,
tak boleh bercakap. Nasib baiklah menantu kakak ni seseorang yang kuat semangat. Dialah yang membantu menenangkan anak. Semalaman menangis tak henti-henti. Kakak duduk balik fikir, apa macam mana cucu aku boleh hilang ni? Fikir punya fikir. Kakak teringat dahulu kakak pernah mendapatkan bantuan seorang bomoh untuk buat anak kakak supaya dengar kata dan terus kahwin. Antara syarat, suami tak boleh tidur malam dengan isteri. Pendengar Ria 897, kakak rasa kemungkinan apa yang berlaku adalah perbuatan yang kakak lakukan. Kemungkinan anak ataupun cucu kakak gaib mungkin disembunyikan oleh makhluk jin. Wallahu alam, kakak tak tahu. Tapi sampai ke saat ini masih menjadi tanda tanya. 5 bulan dalam perut. Masuk bulan yang kelima pergi scanning, doktor terperanjat. Kandungan dalam perut hilang begitu saja. Jadi itu dia kisah daripada akak kita yang berkongsi pengalaman. Anda bayangkan mak berjumpa dengan bomoh untuk anak dengar kata kahwin, anak dah dengar kata anak berumah tangga. Semua berjalan dengan baik. Dalam masa 2 bulan berumah tangga, dapat berita lebih baik, hamil. Kemudian 5 bulan pergi jumpa doktor, ada kandungan. Tiba-tiba anak hilang dalam perut. Anak hilang dalam perut. Dan kemungkinan saya rasa ini kalau mungkin ada penjelasan daripada anda, apa sebenarnya perjanjian anak ataupun kakak dengan tukang ubat tu. Kakak tidak beritahu. Dari email tu saya boleh baca yang kakak ni masih simpan lagi ceritanya, tidak dikongsi dengan penuh. Mungkin ada rasa malu apa yang dilakukan. Sebab tu beliau katakan dalam email, kakak rasa jijik dengan perbuatan kakak. Jadi inilah yang diceritakan. Kalau mungkin bermain dengan api, terbakarlah tangan. Jadi berhati-hati, jangan ambil jalan pintas untuk kecapi keinginan kita. Sabar, usaha dan yakin itu penting. Okey, terima kasih kepada para pendengar yang sedang memantau Facebook, juga memantau YouTube, yang sedang mendengar melalui Mi Radio ataupun radio FM. Terima kasih kerana memilih rancangan MJ12 sebagai teman hiburan anda. Di sini ada kiriman komen yang saya terima, datangnya daripada Tuan Haji Ismail. Katanya ini adalah andaian saya yang saya boleh buat. Saya ni juga adalah seorang tukang ubat, tapi bukanlah bomoh. Saya menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk merawat pesakit-pesakit saya. Dari apa yang saya tahu, dari pengalaman, dari cerita yang kisi kongsi, ini hanya andaian saya. Saya mungkin silap. Jangan ambil bulat-bulat, kata Tuan Haji Ismail. Kata pendengar tadi, dia ada buat perjanjian dengan bomoh, dan dia tidak nyatakan, kisah tidak sebutkan pada awalnya. Perjanjiannya mungkin malam pertama tidak dibenarkan menantu tidur dengan anak. Disuruh menantu tu balik ke rumah menantulah supaya tak bermalam dengan anaknya. Sebabnya ini nak mengelakkan dari berlakunya persatuan, bersatunya pasangan suami isteri inilah. Jadi dia kata jangan. Jadi kemungkinan bomoh tu tak nak anak perempuan dia dengan menantu bersatu. Yang pertama, kenapa tak nak anak perempuan dengan bomoh lelaki ataupun suaminya bersatu? Sebabnya jin. Kata Tuan Haji Ismail, jin yang akan, mohon maaf kalau saya tersilap, tetapi dari pandangan saya, jin akan melakukan hal itu lebih terdahulu daripada suaminya. Jadi kemungkinan bila tidur pada waktu malam, jin yang dibuat janji itu dengan bomoh dan kakak tadi itu, ia datang menghampiri anak yang baru kahwin yang tengah tidur dan kemudian melakukan hubungan hubungan dan kemudian dari situ mendapat zuriat. Casey memang tak masuk akal, tetapi
manusia boleh diperkosa oleh makhluk jin. Saya pernah merawat beberapa orang yang ada kandungan dalam perut, di mana mereka sendiri tidak tahu bagaimana boleh ada kandungan, sedangkan suami mereka tidak ada di Singapura ya untuk beberapa minggu. Tidak ada. Jadi mereka terperanjat dan mereka takut sebenarnya sebab orang tidak akan percaya. Dan memang sah, selepas masuk beberapa bulan tu, tiba-tiba kandungan dalam perut tu gaib begitu saja. Jadi itulah andaian saya, kemungkinan makhluk jin tu yang telah disajikan dengan anaknya yang baru kahwin, dan kemudian jin tu ialah yang menanam benih, kemudian kononnya anaknya hamil, tapi hamil anak kepada makhluk jin. Jadi itulah, terima kasih tadi Tuan Haji Ismail. Kemungkinan adakah anda rasa seperti itu? Ataupun bagaimana saudara? Wow, satu yang luar biasa. Baik, saya akan buka talian di 66911897. Kalau ingin berkongsi kisah seram, dipersilakan untuk hubungi saya. Tapi sekarang kita teruskan dengan satu lagi kisah dalam Misteri Jam 12. Apa kabar semua? Selamat tengah malam, nama saya Pak Dola. Pak Dola nak berkongsi satu peristiwa yang menakutkan yang pernah berlaku ketika Pak Dola bertugas pada waktu itu sebagai seorang pengawal keselamatan. Tapi waktu itu Pak Dola masih lagi muda. Sekarang ni Casey dah agak berusia, tidak lagi bertugas, dah pencen pun. Tapi ketika usia masih muda, Pak Dola bertugas sebagai seorang pengawal keselamatan dan menjaga sebuah bangunan yang hanya beroperasi sehingga jam 10 malam. 10 malam sampai 5 pagi bangunan tu tidak akan beroperasi ya. Para pekerja hanya mula akan masuk kerja pukul 5 pagi dan diteruskan operasi sampai pukul 10 malam, balik factory shutdown. Jadi begitulah rutin harian Isnin hingga Ahad. Yang Pak Dola nak kongsi dahulu ketika muda, Pak Dola pernah, Casey, pernah berkenalan dengan seorang gadis. Dan lillahi ta'ala, Pak Dola bertugas shift malam seorang diri. Sebab malam ni seorang diri, tak ada orang. Kalau pagi, ya, tim waktu pagi ada 3 orang. Malam cuma 1 orang. Tak perlu buat clocking, tak perlu keluar, hanya duduk dalam guard room, di mana situ ada CCTV kamera, boleh kita lihat pintu depan masuk dalam kawasan bangunan, semua boleh dilihat daripada bilik guard room. Apa yang Pak Dola nak kongsi ni, satu waktu tu Pak Dola keluar daripada guard room, keluar sedang isap rokok. Tiba-tiba Pak Dola nampak ada seorang gadis sedang jalan depan gate depan gate factory yang Pak Dola jaga ni. Dia jalan seorang-seorang. Pak Dola pun nampak Pak Dola pun panggil lah sweet dia macam wit macam itu kata Pak Dola. Jadi bila Pak Dola sweet, gadis tu berhenti toleh dan tengok Pak Dola, dia senyum. Pak Dola pun dalam hati cakap wah, alhamdulillah, dia kalau senyum tu maknanya tandanya dia nak berkawan lah. Pak Dola pun menghampiri wanita tu. Pak Dola tanya, apa khabar, nak balik ke, nama siapa Kemudian katanya namanya Siti. Pak Dola pun kata, oh sedap, nama Siti. Tinggal sini ke? Dia kata, tinggal sini, rumah dekat ujung. Jadi kita mula berbual. Ya, dan selepas tu kita jumpa Casey. Setiap malam kalau Pak Dola bekerja, Pak Dola akan jumpa dengan dia. Pak Dola akan duduk hanya bercakap dengan dia saja. Duduk bercakap dengan wanita ni seolah-olah masa untuk kerja malam cepat berlalu. Pantas. Kalau tidak Casey, dari malam bekerja nak tunggu pagi, seolah-olah macam tunggu pagi tu dalam masa 4-5 hari. Begitu lama tau. Sebab seorang tak ada kawan berbual. Dulu mana ada handphone, nak main game sama tak boleh. Jadi kita duduk je lah. Duduk, tengok monitor screen, tulis, lukis dekat kertas kosong. Itu yang boleh kita lakukan. Kalau boring, keluar isap rokok, masuk balik dalam, makan, minum. Jadi selepas wanita ni hadir dalam hidup Pak Dola, ada kawan Casey. Nanti akan duduk dekat luar guard room, akan bercerita lah dengan dia. Hari ni buat apa dan sebagainya. Kita hanya berkawan dahulu. Pak Dola faham. Ya, hanya kita ni sebagai kawan. Tak ada niat nak jadikan matai kekasih, belum lagi. Waktu tu memang sejujurnya nak berkawan sahaja. Jadi satu hari tu, Pak Dola
ternampak kawan Pak Dola ni lah yang bernama Siti. Dia jalan, kemudian dia menghampiri Pak Dola. Kita selalu berbual di tempat yang sama. Pak Dola tengah duduk. Pak Dola tengok dia datang, basah, satu badan basah. Pak Dola tanya, kenapa badan awak basah Kemudian dia tengok Pak Dola, dia kata, minta maaf, tadi tengah jalan terjatuh pula dalam air. Boleh balik salin baju dulu? Balik. Salin baju dulu. Kalau perlu, tak payah datanglah. Besok aja kita berbual Kasih, katanya. Dia pun jalan, air menitis dari baju Casey. Rambut dia basah. Dalam hati tertanya, jatuh dekat mana Dia pun jalan, sampai hujung dah gelap tak nampak, terus hilang dari pandangan. Besok Pak Dola tunggu, tak ada. Lusa Pak Dola tunggu, tak datang. Mana pula si Siti ni? Dah 2 hari aku tak jumpa dia. Jadi akhirnya Pak Dola hari yang keempat kalau tak silap. Pak Dola tahu dia tinggal dekat kawasan mana, sebab Pak Dola pernah lalu dan ternampak rumah yang mana dia berada dekat halaman rumah sedang bersihkan halaman. Tapi Pak Dola tak tegur. Sebabnya dulu-dulu ni takut mak bapak tak suka, walaupun kita hanya berkawan biasa. Jadi lalu ternampak, tu rumah Siti. Pak Dola pun pergi, kuatkan semangat, ketuk rumah, pintu rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Ada apa? Pakcik minta maaf. Saya Dola. Saya kawan pada Siti. Boleh saya tahu apa yang berlaku dengan Siti tak pakcik? Sebab Siti selalu kalau balik, dia lalu depan tempat saya kerja. Kadang-kadang kita berbual sekejap. Dah 2 hari saya tak nampak dia. Pakcik tu terdiam. Kemudian pakcik, minta maaf pakcik. Pakcik tiba-tiba pejam mata, air mata menitis. Anak aku Siti dah meninggal dunia 2 hari lepas. Macam mana boleh meninggal dunia? Siti lemas ketika mandi dekat sungai. Terus Pak Dola kata, saya teringat. Waktu tu saya tengah duduk, saya nampak Siti datang dalam keadaan basah. Adakah mungkin itu Siti yang dah mati datang jumpa dengan saya? Buat kali terakhir, saya tengok bapa pada Siti masih menangis. Pakcik, saya minta maaf. Saya benar-benar tak tahu pun. Saya tinggalkan kawasan tu. Selepas kejadian malam tu, saya minta tukar untuk kerja pagi. Sebab setiap malam kalau saya bekerja, saya sering kali diganggu Siti. Siti akan saya nampak duduk tempat selalu kita duduk, sedang tunggu saya keluar untuk bercakap dengan dia. Itu ada kisah Pak Dola yang berlaku ketika dia, kata Pak Dola masih muda lah, bertugas sebagai pengawal keselamatan. Kisah menarik. Yang penting jangan kita mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang dikongsi. Anggaplah setiap kisah seperti menonton filem seram, membaca novel-novel seram, tidak lebih dari itu. Terima kasih pada teman-teman yang ada di YouTube live sekarang ini. Terima kasih kerana menonton ya. Tapi kisah Pak Dola tu sedih jugalah Siti datang dalam keadaan basah. Rupa-rupanya Siti mati lemas dekat sungai. Mungkin ketika sedang bermandi-manda dengan teman-teman dalam keadaan basah Siti datang waktu malam jumpa Pak Dola. Dan kata Pak Dola, selepas tu Pak Dola kata minta tukar shift. Bukan kerana Pak Dola tak boleh kerja malam sebab asyik teringatkan Siti. Tidak Kata Pak Dola dia minta tukar shift seperti yang dikatakan tadi tu. Sebab hampir setiap malam dia akan nampak Siti duduk di tempat yang sama, tunggu Pak Dola untuk keluar dan bercakap, berborak-borak dengan dia. Ayolah, seram Jadi terima kasih kisah Pak Dola yang menarik. Anda boleh hubungi saya di 669-11897. Tapi sebelum tu saya nak kongsi sesuatu yang menarik sangat-sangat. Ini berkenaan dengan bau dalam rumah. Yang ringkas kisah yang diketengahkan ini. Ya, ini datang daripada Anzari. Assalamualaikum KC dan para pendengar Radio Ria. Saya Anzari nak berkongsi satu peristiwa
pengalaman. Dalam rumah saya, bila balik akan bau macam busuk. Ya, bau najis. Berkali-kali Casey, bau ni akan muncul, timbul secara serta-merta. Kadang-kadang tengah duduk dia akan timbul dan akan carilah. Pernah sekali tu dah naik fed up, tutup tingkap semua. Ingatkan mungkin bau tu datang daripada luar, tetapi tetap bau. Satu rumah cari mana punca bau tai ni, bau busuk, bau najis. Tak boleh cari. Saya tak boleh jumpa, isteri tak boleh jumpa, dengan anak-anak saya 2 orang, satu berusia 8 tahun, satu berusia 11 tahun pun tak boleh jumpa. Kita satu keluarga boleh bau, rumah busuk sangat. Sampaikan akhirnya isteri saya bersuara, katanya, "Abang, mungkin bau ni bukan bau yang kita jangkakan. Abang dapatkanlah bantuan daripada pakar, tengokkan rumah kita." Saya jumpa, berhubung dengan seorang ustaz yang memang mempunyai kepakaran dalam bidang mistik ini. Ustaz tu datanglah 2 hari selepas saya buat temu janji. Dia datang ke rumah, dia beri salam dan masuk ke dalam rumah. Kemudian saya tanya, "Ustaz, boleh tengokkan rumah saya tak?" Dan ustaz tu terus jawab, "Saya dah tengok." Tak perlu bangun, dia masuk rumah, beri salam, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Ustaz." Saya buka pintu, katanya. Kemudian ustaz tu duduk. Saya pun cakap terima kasih dengan ustaz, dan, "Ustaz, boleh tengokkan rumah saya tak?" Ustaz pun cakap, "Saya dah tengok." "Maksud ustaz?" "Rumah awak ni ada penghuni lain." Katanya ada penghuni lain. "Saya akan cuba ikhtiar untuk bersihkan rumah ni. Ya, bau yang awak bau tu datang dari benda tu lah." Ustaz ni kata dia hanya boleh lakukan perkara ini pada waktu malam. Hari yang sama, waktu malam, selepas isyak, ustaz datang bersama dengan pembantunya, 2 orang pembantu. Jadi dia kata, "Boleh tak saya minta izin, isteri awak, anak-anak tak mau duduk dalam rumah ni ketika saya melakukan upacara semah rumah. Boleh keluar, duduk dekat mana-mana yang ada orang. Jangan duduk tempat sunyi, jangan duduk dekat luar rumah." Saya pun kata, arahkan pada isteri saya, suruh ambil kunci, pergi duduk rumah mak dulu. Jadi isteri memandulah, pergi rumah mak, duduk dengan anak-anak. Saya menjadi saksi, ustaz dan juga pembantu-pembantunya membersihkan rumah. Kemudian saya rasa puncanya datang daripada bilik ni. Saya dalam rumah ni ada bilik spare. Bilik spare ni digunakan untuk tetamu-tetamu yang datang lah. Kalau ada adik-beradik saya datang, kalau mak saya datang rumah, ini tempat mereka tidur. Tapi jarang digunakan. Kemudian ustaz tu pun mula membaca, ambil air, jalan satu bilik tu dia sembuh. Psst, 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 psst. Kemudian pusing keluar. Katanya begini, "Dekat dalam tu saya boleh rasa gangguan yang amat kuat. Malam ni dengan malam esok, boleh tak suruh isteri anda jangan balik rumah dulu? Awak pergi siapkan baju-bajunya, nanti awak boleh hantar dekat rumah mak." "Kenapa ustaz?" "Saya takut nanti kalau anak dengan isteri awak dekat rumah untuk 2 malam akan datang ni, mereka akan kena ganggu." Sedang ustaz bercakap dengan saya, dalam bilik yang ustaz baru spray Casey dengan bacaan, air bacaan tu, gedung, 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 almari dalam bilik tu bergegar Casey. Oi, seramnya. Almari bergegar, gedung, gedung. Awak dengar tak? Itu baru bilik ni. Saya belum buat satu rumah lagi. Casey, memang benar 2 hari ustaz tu datang rumah untuk bersihkan lagi. Dan alhamdulillah, isteri saya tak nak balik dulu. Dia beri masa seminggu katanya. Saya yang balik untuk bersihkan rumah. Saya pun takut duduk dalam rumah sendiri. Saya buka lampu bila nak keluar rumah. Semua lampu saya buka. Dan saya putarkan CD bacaan surah-surah suci. Tidur rumah mak mertua. Kemudian selepas seminggu baru balik. Keadaan rumah jauh lebih baik daripada mana pertama kali saya tinggalkan rumah tu. Sebab itulah rumah saya kalau balik mesti bau busuk. Mesti bau busuk.
Kita berjumpa lagi dalam Misteri Jam 12 bahagian yang kedua. Dan sebelum saya teruskan dengan kisah-kisah anda boleh hubungi saya. Di sini kuis untuk menang tiket. Siapa nak menang tiket sekarang? Tiba masanya, ini merupakan hari yang terakhir. Dan selepas ini saya akan hubungi anda semua yang dah menang tiket. Untuk dapatkan tiket anda harus datang ke Mediacorp. Okey, dapatkan tiket di Mediacorp pada minggu depan. Minggu depan tu saya akan tetapkan satu tarikh. Jadi saya akan hubungi anda lah untuk beri informasi lebih terperinci lagi. Jangan lupa datang tu, kalau dapatkan tiket bawa IC lah untuk tengok alamat rumah tu, alamat rumah yang sama yang anda berikan. Jadi saya perlukan butiran lanjut anda. Siapa nak menang dua keping tiket untuk menyaksikan filem Dukun, private message kepada saya sekarang ya. Nama penuh, ini private message ke Facebook Ria. Nama penuh, alamat penuh, nombor telefon anda. Saya perlukan 3 perkara ni, ya, 3 benda ni. Nama penuh, bin binti, ya, alamat penuh termasuklah postal code dan juga nombor telefon bimbit anda, handphone, ya, number. Kirimkan segera Facebook Ria. Tapi sebelum tu kena jawab soalan ini. Ya, soalan saya adalah, namakan selain dari Umi Aida, namakan 2 pelakon yang terlibat dalam filem Dukun. Ya, selain dari Umi Aida, siapa tak kenal dengan Umi Aida, watak utama Umi Aida. Namakan 2 pelakon yang terlibat dalam filem Dukun. Kirimkan segera mengikut urutan, nama penuh, alamat penuh, nombor telefon anda, dan hantarkan private message ke Facebook Ria. Akan saya hubungi pemenang-pemenangnya, ya. Baik. Terima kasih pada anda yang sedang menyaksikan YouTube live. Ya, lebih kurang ada yang menonton sekarang ini. Terima kasih pada anda semua. Nak sebut nama banyak sangat baru nak baca dia scroll dan telefon ni pun saya letak jauh sedikit, jadi tak dapat lihat dengan jelas sebab banyak sangat lampu kena mata. Sekarang tengah blur sakit mata. Jadi boleh anda teruskan dengan kisah-kisah anda di 66911897. Peringatan pada semua, ini merupakan bahagian yang kedua, dan dalam kisah kedua ni saya nak kongsi sama berkenaan dengan seorang lelaki yang tidak boleh berumah tangga, ya, sehingga ke saat ini katanya hingga ke saat ini dia masih belum lagi ada isteri pada usia hampir 40 tahun, kerana katanya dia ada simpan polong dan dia dah lama nak lepaskan polong ni, tapi bukan semudah itu. Bukan semudah itu katanya. Ya, dia memang dah lama hasrat nak lepaskan, tidak semudah itu. Kenapa agaknya? Akan saya kongsi dengan anda kisah itu sebentar nanti. Tapi sekarang 66911897. Baik, kita ke hujung talian. Kalau ingin berkongsi pengalaman, dipersilakan. Hello, selamat tengah malam. Malam. Hello, siapa bercakap ni? Hello. Saya Amir, KC. Amir, panggilan dari mana, Amir? Dari Bukit Batu, KC. Dan ada pengalaman tentang apa, Amir? Silakan. Ya, ini berlaku dekat rumah lama saya lah. Di mana tu rumah lama? Bukit Gombak. Oh, dekat lah tak jauh Tak jauh juga lah. Masa tu dalam pukul 2.30 pagi, saya tengah tidur. Ada orang ketuk pintu. Pelan aja. Saya buka pintu, satu nenek dengan satu budak kecil lah. Saya cakap nak minta tolongan saya. Saya pun cakap minta tolong apa, pakcik? Saya bilang anak cucu saya ni demam. Saya tak tawarkan air, kata dia. Saya tak tahu apa nak buat. Saya ambil air, saya selawat 3 kali, saya kasih dengan dia. Saya cakap sapukan muka dia lah semua. Dia pun buat dan minum semua. Lepas tu cakap terima kasih lah, dia bilang. Terus jalan. Habis bila saya tengok jam, 2.30 pagi. Alah, pasang tidur. Lepas 2 hari, orang tua tu datang lagi. Tutup pintu sama juga, pukul 2 lebih lah, dekat pukul 3. Cakap saya nak minta tolong sikit. Apa dia, makcik? Masuklah, makcik. Tak apalah, dia bilang. Nanti anak bininya teranjat. Dia tanya dia nak minta tolong apa. Dia bilang, dekat saya haus sangat, kata dia. Jadi saya ambil air, saya kasih dia minum. Saya kasih minum, dia tak nak masuk lagi. Masa sebelum tu, siang tu ada hujan lebat lah. Jadi saya tengok kaki dia semua berlumpur. Jadi selepas tu dia cakap terima kasih naknya. Dia pun jalan bila saya pergi dapur. Saya teringat kaki dia berlumpur. Jadi saya keluar bekas lumpur tu ada ke si.
Kat tapak kaki tu ada. Sampai ke bawah saya ikut. Saya jalan tu dia hilang. Mana dia pergi, takkan cepat gitu. Jadi bila saya naik, bekas tapak kaki tu hilang. Satu titik lumpur pun tak ada. Saya pun tak kisahlah. Dah lepas 3 hari saya mimpi. Ada orang tua bila tahu saya lah. Yang nenek tu sebenarnya dulu dia seorang tukang urut. Orang lahirkan lah, orang beranak. Jadi saya tanya apa nenek tu tu orang tua tu bagi tahu saya. Saya pun tak perlu cakap apa-apa lah. Rupanya dia seorang tukang urut lah dulu. Jadi lepas 2-3 hari saya mimpi orang tu datang. Yang nenek tu dia cakap kalau macam ada siapa-siapa yang sakit perut ke apa, dia suruh saya panggil nama dia lah, sebut nama dia, beritahu saya nama dia lah. Dalam mimpi anda lah dia datang tu? Dalam mimpi. Dia kata kalau ada masalah mungkin sebut nama nenek tu lah. Ya, akan datang tolong lah kata dia. Tapi buat lagi. Siapa nak takut juga tak tahu siapa. Datang nanti orang lain tu sakit perut lain pula jadinya. Datang dekat tok tingkap. Assalamualaikum, saya nak masuk dari tingkap. Mampus. Pingsan saya. Terima kasih Ya, terima kasih. Terima kasih kembali. Baik, selamat malam. Selamat pagi. 669-11897, kisah yang menarik. Saya suka dengan pendengar yang berkongsi kisah, suaranya jelas dan kisahnya ringkas jadi bagus. Terima kasih pada teman kita awal tadi yang berkongsi pengalaman dalam Misteri Jam 12. 669-11897. Siapakah gerangan di ujung talian? Hello, selamat pagi. Siapa bercakap ni? Hello. Hello, siapa ni? Dengan Ardi. Ardi dari mana Ardi? Dari Indo lah, Batam. Orang Batam, Indonesia. Jadi Ardi ada pengalaman seram tentang apa ni? Silakan. Ini terjadi pada saya baru balik dari itulah latihan silat. Latihan silat. Waktu malam lah. Ya, waktu malam lah, sekitar pukul jam 12 malam lah. Lambat balik latihan silat sampai tengah malam ya? Iya. Waktu itu saya balik, lewatlah terminal. Terminal ataupun halte kan. Jadi pas naik motorcycle lah tuh. Jadi tadi nampaklah satu orang cewek duduk di atas terminal tuh kan. Tadi saya berniat ingin tolong lah. Ingin tolong ke ingin kenal? Tak, ingin tolong aja. Sekali juga mungkin nak balik ke apa nak ngapa kan. Jadi ingin numpang lah, kasih ingin hantar pulang lah. Iya, karena saya tak ada rasa curiga kan. Karena mungkin Pak dia balik kerja, balik apa kan. Jadi saya berhentilah. Saya bertanya mau kemana saya kan. Dia tak jawab sih. Dia nunduk aja. Terus saya tanya lagi, mau kemana? Kalau nak balik biar saya tumpangkan, gitu kan? Terus dia berdiri. Pas dia berdiri, dia natap muka saya nih. Astagfirullahaladzim, sekali saya tengok wajahnya jadi pucat pasti. Saya ini nak, karena sangatlah seram wajah dia itu tak tahu rupa lagi. Saya hidupkanlah motorcycle, tak mau hidupkan, tak mau hidup. Pas saya noleh lagi, dia dah tak ada. Kemudian baru pulang langsung terus? Langsung pulang, saya lihat lagi ke belakang, dia pun lagi tak ada. Tiba-tiba ada bayangan sekelibat. Tapi ada suara tangisan sambil tertawa gitu lah. Itu aja lah kisah paling seram saya. Terima kasih Ardi dari Batam, Indonesia. Terima kasih. Saudara pendengar Misteri Jam 12. Saya nak berkongsi kisah berikut ini pada anda yang sedang mendengar. Terima kasih diucapkan. Pengalaman seterusnya biar saya baca kejap. Pengalaman ini datang daripada pengirim kita. Ini
Baik, kisah ini datang daripada pengirim kita bernama Syarifah, kata Syarifah. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya Nur Syarifah nak berkongsi pengalaman. Saya ini orang Singapura tetapi mempunyai saudara di Malaysia. Kejadian berlaku dekat rumah makcik saudara saya. Kakak kepada mak saya. Kita seringkali pergi rumah makcik lah. Kalau kita ke seberang tambak, kadang-kadang bermalam sampai 2 malam dekat situ. Seronok betul bermalam dekat kampung. Kemudian dapat pemandangan yang cantik, yang indah. Sebabnya makcik saya ni waktu tu dia menetap dekat Johor di Pontian Pekan Nenas. Dekat belakang rumah tu ladang nenas seluas-luasnya. Jadi saya suka duduk sana. Malam-malam hari tu kalau duduk kat luar rumah makcik, tengok atas boleh nampak bintang dengan bulan. Dekat Singapura ni jangan harap lah Kisi. Jadi kejadian berlaku pada satu malam. Saya dengan abang saya dekat luar rumah makcik lah di Pontian, di Johor Pontian Pekan Nenas. Luar rumah ni ada ambin. Kita pun duduk dekat atas tu dan minum kopi dengan minum teh lah. Saya ni suka minum teh, abang saya minum kopi, kita duduk dan bercakap-cakap lah. Saya ni pula sibuk sedang ambil selfie lah untuk Instagram. It's a selfie moment pada waktu itu. Jadi abang saya cakap, kau ni tak habis lah. Datang kampung pun sibuk nak berselfie. Dan saya cakap, biarlah, cantik pun tempat ni. Tapi masalahnya, dekat bawah ambin tu, lampu dia tak kuat. Cuma satu lampu fluoresan saja. Jadi, gambar selfie tak menarik lah. Saya cari macam, alamak, macam mana ni? Tak best lah angle ni. Dan saya cakap, abang tunggu kejap. Saya pun turun dari ambin tu. Kemudian pakai slipper, saya jalan sikit lah. Dekat tepi rumah makcik ni, dia ada macam lampu tau. Lampu tu sebenarnya, kawasan tu adalah untuk tempat letak kereta. Tapi, waktu tu, sepupu saya keluar memandu, jadi tempat kawasan letak kereta tu kosong lah. Saya pun pergi dekat kawasan tu dan betul-betul dekat sebelah tempat letak kereta penuh dengan tanaman-tanaman makcik saya. Antaranya ada pokok rambutan, ada pokok pisang. Saya pun selfie dekat situ. Cantik pemandangan waktu malam. Kemudian kena lampu pula yang cantik. Tengah saya sibuk selfie-selfie, tiba-tiba saya tengok daripada kamera ni. Kita kan selfie tengok front facing camera. Daripada kamera saya tengok, saya ternampak dekat skrin belakang saya ni macam ada orang tengah jenguk gini. Orang jenguk melalui kamera lah macam tengah gini. Saya pun astagfirullah, terlepas kamera saya jatuh atas tanah. Kemudian abang saya tengok, dek asal. Abang. Abang saya datang, saya pun angkat telefon, saya lari menuju ke arah abang saya. Kemudian abang saya tanya, kenapa? Bang naik atas bang. Jadi saya pun naik atas, meremang bulu roma bila saya ceritakan sebab saya boleh bayangkan situasi yang dialami oleh teman kita ni. Jadi naik atas, kemudian duduk, makcik-makcik semua dekat dapur tau tengah berbual. Sebabnya besok ni makcik nak masak sedap lah. Itu adalah malam pertama kami sampai. Jadi ramai ahli keluarga datanglah, kita naik 2 kenderaan. Jadi dekat dapur tengah potong-potong bahan-bahan untuk dimasak besok untuk makan beramai-ramai. Dan ada juga yang dekat rumah makcik saya ni ada 2 ruang tamu lah. Ada ruang tamu dalam tu mereka sedang tengok DVD. Dan saya dengan abang saya dekat ruang tamu satu lagi. Situ tak ada orang. Jadi duduk, abang saya tanya, kenapa dengan kau? Saya tarik nafas berkali-kali. Saya tak tahu nak cerita ataupun tidak. Akhirnya saya beritahu, bang, tadi tengah selfie. Saya gelarkan diri saya No. Tadi No tengah selfie bang. No, I saw something through my camera. Apa ke nampak? Kan tengah selfie kan. Macam ada orang tengah gini. Tengah jenguk. Hah? Abang saya pun berdiri, pergi dekat tingkap, tengoklah. Dekat belakang tu pokok pisang, pokok rambutan, semak samun. Tak mungkin ada orang dekat situ. You sure? Jadi bila tengok balik kamera, saya ada petik 1-2 gambar lah dekat situ. Tengok, tak nampak pun ada orang. Zoom tengok, perhatikan, tak ada benda. Dan saya yakin saya nampak ada orang tengah jenguk. Kemudian senyum Kesi. Saya punyalah takut. Okey, tak apa. Malam tu, waktu nak tidur, makcik saya ni dan budak-budak perempuan ni tidur dalam bilik lah. Jadi ada 2 bilik tetamu yang disiapkan. Saya tidur dalam salah satu bilik itu. Kemudian saya tengah baring dekat atas lantai sebab mak saya baring atas katil, saya atas lantai bersama dengan seorang sepupu saya lah.
kita tengah baring ni, tengah cerita mak saya dah masuk alam mimpi sebab dengar dia berdengkur. Kemudian sepupu saya kata, aku nak tidur lah. Dia pun tidur. Saya tak boleh tidur malam tu. Saya pun keluarkan handphone lagi lah, check Instagram, tengok update. Tengah tengok, tiba-tiba saya dengar orang dekat tingkap dengar, oi, Assalamualaikum. Dia sebut Assalamualaikum, macam orang beri salam. Saya pun pandang dekat tingkap, tiba-tiba nampak macam ada kepala tengah menjenguk gini macam. Saya waktu tu terpekik sekuat-kuatnya. Mak saya terbangun, sepupu saya terbangun. Tanya kenapa, saya tunjuk tingkap, tak boleh cakap. Sebab histeria kisah, terperanjat. 2 kali perkara ini berlaku. Malam tu saya diberi minum air bacaan yang dibaca oleh pakcik saya, iaitu merupakan orang tuan rumah lah. Dia baca surah, saya tak tahu surah apa dia baca, tapi saya nampak dia ambil air, dia dalam botol tu dia baca, kemudian dia hulurkan pada saya, katanya kalau minum ni ambil sapu dekat muka. Kemudian sebelum tidur baca surah-surah berikut ini. Dia sebutkanlah surah 3 Kul, kemudian ada surah katanya bacakan ayat kursi baru tidur. Saya buat, dapat tidur dengan nyenyak. Dan kemudian itulah pengalaman saya di Pontian, rumah makcik saya. Saya dah tak nak selfie lagi dekat luar malam-malam. Punyalah seram. Wajah yang saya nampak masih lagi saya ingat sampai sekarang. Senyuman yang saya nampak tu memang amat menakutkan. Saya tak boleh gambarkan bagaimana seram keadaan pada waktu itu. Dan setiap kali kalau saya nak selfie kadang-kadang, walaupun dah balik ke Singapura, saya akan meremang seolah-olah macam ada orang akan menjenguk kamera saya. Itu dah kisah. Terima kasih dan selamat tengah malam. Misteri jam 12. Hello, siapa bercakap tu? Saya nama M. M, panggilan dari mana ni? Dari Yishun. Yishun Saya. Dulu ada, anda tahu dulu ada, saya rasa 2 tahun 3 tahun lepas, ketika ada lift upgrading project. Mereka korek nak perbaiki lift ataupun nak meningkatkan lagi sistem lift di salah sebuah blok di Yishun. Dekat bawah tu dia korek-korek, rupanya ada kubur lama yang tak ada orang pun tahu dekat bawah blok tu ada kubur sebenarnya. Sampai nampak keranda dekat Yishun tu berlaku dan benda tu menjadi viral di Singapura. Jadi harap-harap blok anda tak adalah macam tu Blok saya memang tak ada lah. Tapi pernah ada rasa macam kebunyikan ada lah. Anda tahu kisah, sebelum anda bercerita ni, anda pernah dengar kisah berkenaan dengan sebuah taman sebelah masjid. Dekat situ kan ada macam satu taman kat Bukit Tinggi tu kan. Tu Bukit Tinggi namanya? Tak ada, bukan tempat yang masjid ni awak cakap Yishun ni kan. Yishun Di tepi masjid tu kan ada macam taman naik atas bukit tu kan. Ya betul. Tapi saya pernah dengar orang kata kat sana selalu jumpa nenek orang tua. Dekat kawasan tu. Dan kisah anda tentang apa ni, silakan. Kisah saya tentang pada tahun 96. Waktu tu umur saya dalam belasan tahun lah. Di Teluk Belanga, rumah lama saya tu, tempat Mount Faber. Waktu tu dalam jam pukul 2 lebih pagi, saya dengan rakan-rakan saya tu jam masih nakal-nakal waktu belasan tahun. Suka pergi ke atas Mount Faber, naik jalan, pasal dengar dulu ada sebuah, pernah nampak kat bukit tu Mount Faber tu, dekat dengan Radin Mas sana tu. Pernah nampak ada satu keranda dulu Army punya, British punya. Jadi kita tengah jalan-jalan kat situ. Waktu saya umur dalam belasan tahun, dalam 18 tahun lah. Saya dengan rakan-rakan saya, kawan-kawan kat kampung Teluk Belanga tu, naik basikal. Lepas tu kita pergi satu rumah KC, rumah kosong. Dah tak ada orang lagi tinggal. Jadi kita pergi lah. Bila kita pergi tu, salah satu kawan saya dah kena sampuk kat sana. Jadi saya dengan kawan saya dah tak lewat apa-apa. Kita baca apa pun dah tak jalan, dah takut. Tengok, lepas tu kawan saya dah tak ada. Dah tak ada kat situ. Lepas tu kita orang semua cabut daripada kat Bukit Mount Faber situ, kat dekat Harimah sana tu. Lepas tu kawan saya, salah satu nama kawan saya yang kita panggil dia Amy Jepun lah. Dia panggil salah satu pakcik yang boleh, orang tu kira boleh kuat, pandai yang ni benda lah. Azan kat sana, baru kawan saya keluar.
muncul dengan muka wajah dia kali hijau dengan muntah-muntah kan. Kat situ lah. Dan saya lepas tu balik, dalam 1 minggu tu saya pula ternampak satu lembaga ni. Lembaga ni saya nak panggil gula-gula lah. Apa lagi tu saya dah takut. Saya selawat, tak tahu selawat apa, semua itu yang kecil, mana tahu baca sangat. Tak ingat ni semua time nakal. Terus arwah mak saya cakap, pergi lagi lah kat Mount Faber tu, pergi sana, ikut pergi merayap sampai sana. Buat apa, nak cari spider lah, pergi rumah kosong lah. Oh, zaman dulu memang main spider spider kang dulu Betul Kisi. Saya pun dulu suka main spider. Itulah yang sejarah tu yang saya tak lupa sampailah ke hari ini. Saya cuba try telefon MJ12 ni. Tak putus asa. Akhirnya dapat juga tembusi. Alhamdulillah, syukur dapat juga luahkan cerita ni lah. Mungkin kawan-kawan akan lama saya akan dengar ni, mungkin dia tahu siapalah saya kan. Tapi bukan nak cakap ni cerita ni betul atau tidak, tapi sekadar hiburan lah. Sekadar hiburan, tapi memang saya nampak memang terjadi tu benar. Tapi saya nak percaya susah lah. Saya harap pendengar-pendengar Ria ni kan, jangan ditafsirkan salah sudah. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Kembali baik. Itulah pemanggil kita untuk berkongsi kisah dalam Misteri Jam 12. Sebelum saya akhiri pengalaman ini, saya nak kongsi satu kisah. Datangnya daripada Muhammad Sulaiman. Katanya, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Saya nak berkongsi pengalaman yang terjadi 2 tahun lepas. Saya dengan beberapa orang rakan, termasuk 2 perempuan. Kesemuanya ada 6 orang Kisi. Termasuk saya, 2 orang perempuan dan rakan saya 3 orang. Ada 6 orang. Kita telah pun melakukan dipanggil night adventure pada waktu malam. Kemana kita pergi? Kita telah pun kunjungi salah sebuah estate perumahan, rumah flat dekat Singapura yang dah pun kosong. Ya, masih belum lagi dirobohkan pada waktu itu. Rumah flat ni daripada tingkat 1 sampai tingkat atas kosong. Tapi sebenarnya nak masuk rumah ni ada pagar. Ya, memang tak boleh masuk sembarangan. Kita telah pun trespass kawasan rumah flat tu, memasuki rumah flat yang terbengkalai ini, yang sebenarnya rumah flat ini ingin dirobohkan dan dibangunkan sebuah unit kondominium katanya. Jadi pengalaman yang diceritakan di sini, saya dengan teman lah, kita 6 orang masuk melalui celah pagar. Kita tarik dan pagar tu terumpil dan tarik lagi, baru ada celah, satu persatu masuk. Bila dekat dalam, seorang lagi pegang, saya pula yang masuk yang terakhir. Kami ni bukanlah kumpulan paranormal, setakat saja nak cari thrill seeker pada waktu malam. Bila dengan kawan-kawan ni biasalah, masing-masing nak tunjuk berani, padahal takut. Ya, kita akan bising, ketawa kuat-kuat. Kita jalan daripada tingkat 1 naik tangga tau, rumah flat kosong naik tingkat 2, jalan satu sudut. Ada rumah tak boleh buka pintu, dah dikunci. Ya, ada rumah pintunya boleh dibuka. Ya, ada tak ada pintu langsung, mungkin dah dipecahkan. Jadi kita naik rumah tingkat 4. Ya, dari tingkat 2 tu kita jalan 1-2 rumah, kemudian kawan saya kata, jom lah naik tingkat 4. Saya pun dengan kawan yang lain naik ke tingkat 4. Sampai dekat tingkat 4 ada rumah orang Cina Kisi. Sebabnya depan rumah tu ada tempat macam sembayang tau, yang diletakkan warna merah dekat tembok kan, diletakkan tempat sembayang tu. Atas rumah tu pun ada macam papan tanda, mungkin itu juga ada kena mengena dengan bangsa Cina. Mereka gunakan mungkin untuk sembayang. Jadi kita pun jalan-jalan. Bila nak dekat sampai depan pintu rumah yang rumah Cina ni, ada tempat sembayang ni, tiba-tiba saya rasakan saya kat depan macam ditolak. Saya sampaikan ke belakang dia macam nampak lakonan yang terbaik. Siapa yang menonton dapat lihat Jadi saya berhenti. Saya kata pada kawan-kawan saya, relax. Asal kau main-main kan, takut-takut ke orang. Alamak, kawan saya macam bodoh saat ni, takut-takut ke orang. Janganlah. Tak ada apa-apa lah. Kawan saya seorang jalan, kau tengok mana ada apa. Jalan masuk, tak ada apa-apa lah. Jahit lain ikut. Dan 2 budak perempuan dekat belakang saya. Dia gini,
Kita tak nak masuk ah. Kita tak nak masuk ah. Jom lah, aku pun nak turun. Jadi kita 6 orang, 3 orang dah masuk dalam, lelaki, 2 perempuan dengan saya dekat luar. Korang pergi dulu ah, tak nak masuk ah. Seorang keluar, tengok saya dengan 2 budak perempuan. Dia keluar, dia nak marah ni. Dia nak, apalah kak? Apa tu? Dia sampai terpekik. Saya toleh belakang, saya tak nampak apa-apa. 2 perempuan tu lari ke depan, masuk dalam rumah Cina tu. Saya, bro. Kau okey tak? Turun lah. Turun sekarang, turun. Pendengar Ria 897 FM. Yang lain mati-mati tak nak turun. Akhirnya setelah di pujuk rayu, barulah kita turun ke bawah. Tengah jalan nak turun, tengah jalan dekat koridor rumah flat yang gelap kosong, tak ada orang dengar suara Casey. Ya Allah, dengar suara perempuan menangis. Saya dengan yang lain sampaikan kita turun bawah. Saya tak bohong, kita ni memang tak expert baca surah. Entah macam mana kita boleh dari atas sampai ke bawah kita berzikir. Ramai-ramai dengan budak-budak perempuan sekali kita turun sampai turun tangga ni. La ilaha illallah. Kita berzikir dari atas turun. Meremang belum rumah. Tangisan tu masih kedengaran. Tak tahu macam mana tiba-tiba boleh satu hati turun tangga berzikir beramai-ramai. Sampai dekat bawah, bila nak masuk tadi, pegang besi, pintu besi tu senang terbuka. Sampai dekat bawah, tarik pintu besi, tak boleh tarik, Casey. Tak boleh tarik. Kenapa susah ni? Sini, aku anu. Satu persatu cuba, tak boleh. Kemudian salah seorang daripada budak perempuan, saya dapat lihat kita semua dekat tangga bawah. Sebab semua dah takut Semua berkumpul dekat satu tangga kecil, tengah tarik, tengah tunggu masa untuk keluar. Seorang budak perempuan namanya Rina dekat atas, tengah diri, tengah gini. Rina, kau bawa ke atas? Turun cepat, turun. Aku tak nak balik lah, aku tinggal sini. Kita semua pada waktu tu dah tahu something wrong with Rina. Rina, jangan main-main lah. Tak kelakar. Now is not the time, okay? Turun lah. Takut? Kau datang tempat aku, kau nak suruh aku balik ikut korang. Ini tempat aku lah. Casey, kawan saya satu tendang. Bang, tendang. Pintu besi, pagar besi tu tendang. Sampaikan tersopak, dia tarik baru boleh buka. Satu persatu keluar. Perempuan keluar dulu, kemudian seorang lagi teman. Nanti. Korang keluar semua ni macam mana, Lina? Aku tak nak balik. Aku tinggal sini. Kita terus tangkap Rina, kita tarik ke bawah, dia meronta. Aku tak nak balik. Keluar kata-kata kesat, caci maki yang saya tak boleh lakonkan. Kita cuba paksa, tolak, akhirnya Rina keluar. Tarik Rina, kita seret, tarik sampai luar blok. Rina menangis-nangis, kata aku tak nak balik. Akhirnya kita dah berjauhan dari blok tu. Kita duduk dekat satu kolong blok yang ada orang tinggal. Rina masih duduk sedang bermain rambut. Aku nak balik rumahku. Aku tinggal sana. Rumahku tingkat 4. Cerita dah 27 minit Kisah Rina. Ada sambungannya sebenarnya. Itu yang saya end dekat situ sebab itu peak lah kira. Dia punchline baik. Tapi mereka dapatkan bantuan lah. Mereka datang naik kereta. Jadi satu kereta, ramai-ramai 6 orang. Dan dibawa ke rumah salah seorang kenalan untuk mendapatkan bantuan dan rawatan daripada pengalamannya. Dan adalah rawatan-rawatan yang dikatakan dikongsi sama yang saya rasa tak perlu untuk saya kongsi dengan anda. Saya undurkan diri. Dah overtime 7 minit, 8 minit. Terima kasih pada yang menonton YouTube live ya. Casey undurkan diri. Jumpa anda. Mungkin saya akan lakukan setiap Jumaat kalau tidak ada apa-apa halangan. Setiap Jumaat ada Misteri Jam 12 live. Wow. Di saluran YouTube Casey Champion.
Ya. Jadi terima kasih pada yang menonton dan jangan lupa untuk terus mendengar Ria dan like Facebook Ria, jangan lupa lungsuri Facebook Ria dan like, dan di situ akan juga muat naikkan video-video lah. Jadi terima kasih. Bye bye, selamat hujung minggu. Saya ni dah masuk hari Sabtu. Hari Sabtu ni saya bekerja pukul 6 petang nanti Nampak hujung minggu pun kerja tau. Membanting tulang. Bye bye. Jumpa lagi dan terus bersama dengan kami Ria 897 FM Misteri Jam 12.